Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ketumpatan. Amira sedang membantu ibunya memasak di dapur. Menu yang mereka masak hari ini ialah sup ayam. Setelah selesai, Amira terfikir sesuatu perkara. Antara bahan-bahan yang digunakan tadi ialah potongan ayam dan juga hirisan lobak merah. Potongan ayam tenggelam ke dasar periuk, manakala hirisan lobak merah terapung di permukaan sup. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Hal ini boleh dijelaskan menggunakan konsep ketumpatan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Rumus bagi ketumpatan ialah jisim per isi padu dan unitnya ialah gram per sentimeter padu atau kilogram per meter padu. Segitiga ini boleh digunakan untuk memudahkan pengiraan ketumpatan. Kita akan melihat contoh penggunaannya sebentar lagi. Bagaimanakah kita hendak mengetahui hubungan antara jisim dengan ketumpatan bagi pelbagai pepejal yang mempunyai isi padu yang sama? 4 jenis kubus yang mempunyai isi padu 1 cm padu digunakan di dalam aktiviti ini. Kubus yang digunakan ialah kuprum, besi, gabus dan juga kayu. Selain itu, kita juga memerlukan penimbang. Jisim bagi setiap kubus ditimbang dan dikira ketumpatannya. Nilai ketumpatan dan jisim direkodkan. Bagi kuprum, jisimnya ialah 8.92 gram, manakala ketumpatannya ialah 8.92 gram per sentimeter padu. Bagi besi, jisimnya ialah 7.87 gram dan ketumpatannya ialah 7.8 gram per sentimeter padu. Bagi gabus, jisimnya ialah 0.24 gram. Oleh itu, ketumpatannya ialah 0.24 gram per sentimeter padu. Dan akhir sekali, bagi kayu, jisimnya ialah 0.7 gram. Oleh itu, ketumpatannya ialah 0.7 gram per sentimeter padu. Daripada jadual ini, kita dapat lihat apabila isi padu adalah sama, ketumpatan akan meningkat apabila jisim meningkat. Ketumpatan bagi gabus adalah yang terendah, diikuti dengan kayu, besi dan ketumpatan yang paling tinggi ialah kuprum. Oleh itu, daripada aktiviti ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa ketumpatan objek dapat ditentukan dengan membahagikan jisim dan isi padu objek. Mari kita lihat contoh ini bersama-sama. Sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Setelah 50 cm padu cecair X dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320 gram. Berapakah ketumpatan cecair X? Daripada soalan, kita dapat memperolehi nilai isi padu cecair X ialah 50 cm padu. Manakala jisim cecair X ialah 320 gram tolak 230 gram iaitu 90 gram. Menggunakan rumus ketumpatan, kita dapat memperolehi nilai bagi ketumpatan cecair X ialah 90 gram bahagi 50 cm padu bersamaan dengan 1.8 gram per sentimeter padu. Menggunakan konsep ketumpatan, bahan yang kurang tumpat akan terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat. Mari kita cuba sama-sama. Sekiranya ada petrol yang ketumpatannya 0.8, air 1 dan merkuri 13.6, bagaimanakah susunan cecair tersebut? Jawapannya, merkuri akan berada di dasar bikar. Ini kerana ketumpatannya yang sangat tinggi. Ini diikuti dengan lapisan air. Lapisan petrol akan berada di atas sekali kerana ketumpatannya yang rendah berbanding air dan merkuri.
Bagaimana pula dengan kedudukan gabus dan juga kuprum apabila diletakkan ke dalam air? Daripada nilai ketumpatan bagi gabus, air dan juga kuprum, gabus akan terapung di atas air, manakala kuprum pula akan tenggelam kerana nilainya yang sangat tinggi berbanding nilai ketumpatan air. Ketumpatan objek tidak sekata boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air ialah kaedah yang digunakan bagi menyukat isi padu sesuatu objek tidak sekata. Kita perlukan batu, benang, silinder penyukat, penimbang dan juga air. Timbangkan jisim seketul batu dan rekodkan bacaan jisim tersebut. Setelah itu, tuangkan 50 ml air ke dalam silinder penyukat. Ambil bacaan awal isi padu. Ikat batu dengan seutas benang. Turunkan batu itu dengan perlahan-lahan ke dalam silinder penyukat sehingga keseluruhan batu berada di dalam air. Baca aras air yang baru. Isi padu batu diperolehi dengan menolakkan bacaan akhir isi padu pada silinder penyukat dengan bacaan awal isi padu. Untuk mendapatkan ketumpatan batu daripada nilai jisim batu, isi padu batu iaitu bacaan akhir isi padu, tolak bacaan awal isi padu, kita dapat mengisi rumus ketumpatan iaitu jisim per isi padu. Kita telah memperolehi jisim batu dan juga isi padu batu. Oleh itu, ketumpatan bagi batu dapat diperolehi dengan menggunakan rumus jisim per isi padu. Perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian dapat dilihat dalam banyak fenomena di sekitar kita. Sebagai contoh, oleh sebab ais kurang tumpat daripada air, maka ais terapung di permukaan air. Belon yang berisi gas helium terapung di udara kerana gas helium kurang tumpat daripada udara. Selain itu, kayu balak juga diangkut dengan menggunakan air kerana kayu balak kurang tumpat berbanding dengan air. Berdasarkan konsep ketumpatan, pelbagai inovasi telah dilakukan. Contohnya, pengusaha makanan telah mencipta teh tarik 3 lapisan untuk menarik minat pelanggan. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.